الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم ارزقنا حبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa saja perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam maka taatilah dan amalkanlah, dan apa saja larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam maka jauhilah. Jadilah orang yang bertakwa, sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali insya-Allah ni ada live kan. Masya-Allah, nak ucapkan terima kasihlah pada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Khairul Fitri Kiraman, masya-Allah. Kerana beliau mengaturkan, bersusah payah mengaturkan jadual saya ketika saya berada di utara ni, insya-Allah. Dan kepada masya-Allah abang imam kita, Abang Saiful, insya-Allah. Imam Saiful, Ustaz Saiful lah. Belum lagi masya-Allah. Tuan Haji Saiful lah saya panggil. Amin kan Ji? Amin. Tuan Haji insya-Allah. Dah pergi haji dah ke? Belum. Belum lagi Amin amin insya-Allah. Mudah-mudahan jadi Tuan Haji besok tu lagi. Beliau masya-Allah. Bila dia tahu saya dekat utara ni, masya-Allah, beliau ambil kesempatan lah untuk curi sedikit masa saya untuk surau Raudatul Ilmi, masya-Allah, ilmu, masya-Allah. Dan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang beriman ni semua ahli syurga, masya-Allah. Syukur alhamdulillah. Kepada jatuh puasa surau Raudatul Ilmu, masya-Allah.
keseluruhan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada para asatidzah, ustaz-ustaz, ulama, masya-Allah. Saya ni bukan ustaz, dah tua-tua ni baru nak start. Jadi mintalah kepada orang-orang alim sini, ustaz-ustaz, asatidzah, kalau saya melakukan kesilapan melalui ceramah saya ataupun perkataan-perkataan yang saya keluarkan ada kesilapan, tolong tegur saya. Saya ni umpama buah cempedak di luar pagar. Nak juluk tapi galah tak sampai. Siapa masya-Allah yang ada sambungan galah tu boleh sambungkan untuk sampai saya menjuluk buah cempedak tu supaya dia boleh gugur, insya-Allah. Boleh makan kita sama-sama, insya-Allah. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Syukur pertama sekali, insya-Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu taala, seperti abang imam kita cakap tadi, insya-Allah. Dengan rahmat kasih sayang Allah ni, dengan hidayah Allah, dengan hidayah dia, insya-Allah. Dapat kita kumpul solat maghrib berjemaah, dalam kita sibuk-sibuk dengan keluarga, dalam kita sibuk mengaturkan kehidupan harian kita, masa kita ke sana dan ke sini. Kerana dengan rahmat kasih sayang Allah ini, Allah membukakan pintu hati kita untuk melakukan sedikit pengorbanan. Pengorbanan masa kita, tenaga kita, harta kita untuk berada di dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan. Ini kita kena syukur dengan Allah. Masya Allah, ni majlis ni bukan kerana saya ni dah pencen ada masa bolehlah pergi masjid. Bukan. Kerana saya ni dah sihat, bolehlah pergi masjid selalu. Bukan. Kerana saya ni dipaksa isteri saya pergi masjid. Bukan. Kerana hijam. Ini hijam datang ni. Susah nak jumpa dia dulu, zaman popular dulu tak boleh jumpa lah. Ini peluang aku nak jumpa hijam ni, tu aku datang masjid dia. Adakah alasan itu? Bukan. Kerana Allah sayang kita. Itu sebab insya-Allah kita pasang niat kita siap-siap. Siapa yang belum niat itikaf, niat itikaf. Kalau tidak kan kita dapat duduk adat dia. Duduk yang penuh dengan berkat ini apabila kita itikaf dalam rumah Allah yang mulia ini, masya-Allah. Daripada rumah tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, apabila kita hati kita melekat nak pergi rumah Allah ni, lebih-lebih lagi pula ada majlis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ulama mengatakan niat je kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir dalam majlis ilmu, Allah bagi 1,000 qirat. Kita melawat orang sakit, kawan kita sakit kat hospital, kita melawat kat rumah dia, kita pergi ziarah dia. Kerana nak bagi dia semangat supaya jangan putus asa dengan penyakit yang ada ni. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ni tambahkan dia semangat untuk dia pulih, insya-Allah. Allah bagi 1 qirat. Pergi melawat, pergi ziarah orang mati, insya-Allah. Dekat rumah dia ke, dekat mana-manalah orang mati ni kita pergi ziarah. Allah bagi 1 qirat. Kita terus hantar pergi jenazah, pergi ke bumi, Allah tambah lagi 1 qirat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kiraan 1 qirat ini? Dia ada kiraan dulu, istilah dulu, tapi kita gunakan istilah sekarang. Ulama bagi tahu, insya-Allah 1 qirat ni kamu tengok tu Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tak besar, bukan bukit Uhud yang perang tu, dia gunung keseluruhan banjaran tu. Gunung Uhud, siapa yang pergi Madinah ni tu. 1 qirat ini pahalanya seberat Gunung Uhud. Masa tu di Madinah, Gunung Uhud tu yang paling besar, kan? Ni sebab Rasulullah bagi perumpamaan itu apa yang ada di situ. Tapi kalau Gunung Everest, gunung yang paling tinggi sekali di dunia dah, kalau ketika itu berada di Madinah, Rasulullah akan gunakan Gunung Everest itu sebagai perumpamaan beratnya 1 qirat ini seberat Gunung Everest. Boleh faham ni kan?
InsyaAllah. Ini satu kira. Pahala ni tuan-tuan, kita tak boleh guna akal lah ni. Macam mana nilai pahala ni, Nabi cuma menjelaskan dengan perkataan untuk kefahaman para sahabat dan untuk kefahaman kita. Begitulah perumpamaannya. Dia bagi gitu kias itu. Tapi sebenarnya pahala yang walaupun sebesar zarah pun sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi sangat tuan-tuan. Ya, macam ni kita pergi solat jemaah ni masjid ni, berapa kita dapat? Yang dah kahwin. Oh, yang tak kahwin cepat kahwin. Yang dah kahwin ni dapat 27 kali ganda tak? Pahala daripada orang yang tidak kahwin. 27 pahala. Tuan-tuan cuba bayangkan hari ni orang tak pergi masjid kerana apa? Pasal dia tak tahu nilai 27 kali ganda tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu nilai. Kalau Allah terbalikkan dia, jadi apa? 27. Setiap kali kau datang jemaah ke masjid, tengok gocek. Oh, ada 27 ringgit. Ya. Allah nyatakan kononnya begitu. Datangnya masjid, solat jemaah, 27 ringgit. Ada dalam. Ada dalam. Agak-agaknya lah satu hari 5 waktu tak? 27 kali 5 berapa? 5, 35, 7 140 berapa? Berapa ji? 175 tak? 175 ringgit satu hari. Datang tak orang masjid? Datang tuan-tuan. Hari ini datang. Tapi oleh kerana tidak faham, nilainya satu pahala tu di sisi Allah SWT sangat tinggi sehingga boleh menghindarkan kita daripada neraka. Ini nilai dia. Akhirnya kita nak pergi mana? Syurga ke neraka? Semua orang nak syurga. Tapi apabila kita tidak ada ilmu untuk menilaikan perkara ini, nak menilai perkara ini pun kita perlukan mata hati, otak hati, akal hati kita untuk menilaikan perkara ini. Itu sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini sampai ketua tu saya cakap, saya ni bukan ustaz. Dah tua ni baru nak start jadi ustaz. Nak jadi ustaz ni bukan nak tunjuk macam Allah kita ni hebat, tak. Cita-cita saya nak jadi ustaz ni kerana apa? Kerana nak melunaskan ataupun menunaikan janji saya kepada mak saya. Nak hiburkan hati mak saya. Bapa saya dah meninggal 2010. Sekarang ni hidup mak saya umur 80 tahun. Apa lagi yang dia nak, tuan-tuan? Cuma dia nak anak ni menggembirakan hati dia je. Inilah tanggungjawab yang saya galas sekarang. Nak hiburkan hati dia. Gegar Baganza. Tak kira lah apa-apa program TV call saya. Jemput saya, buat tawaran pada saya untuk menyertai program tu. Pertama sekali, saya tak tanya isteri saya, tuan-tuan, tak. Saya tak tanya anak saya. Saya tak tanya kawan-kawan saya. Saya tanya mak saya dulu, minta izin kat mak saya. Kenapa saya kena minta izin dengan mak saya? Kerana satu, kita nak keberkatan. Bila mak reda, Allah reda, InsyaAllah. Yang kedua, saya nak tengok mak saya ni happy ke tidak, gembira tak, suka tak dengan apa yang saya nak buat, bakal saya buat nanti. Kalau dia muncung je muka, janganlah tu. Walaupun perkara itu kita sayang, walaupun perkara itu kita minat, kita suka, tuan-tuan, di sini kita kena letakkan diri kita satu pengorbanan. Ni yang dikata pengorbanan. Hari ini tuan-tuan datang masjid ni, tuan-tuan dah berkorban harta, masa. Harta ni apa? Tadi masuk masjid ada yang menjaluk masuk dalam tabung surau. Korban harta, korban masa. Saya sepatutnya berada dengan anak, dengan isteri lagi cuti-cuti ni kan. Betul tuan-tuan? Lagi pula Gegar Baganza ni final ni hari ni. Saya ni kan nak habiskan pukul 11 ni bercakap ni. Boleh kan? Ke nak tengok Gegar Baganza? Allahumma salli ala Muhammad. Wah, warak betul orang sini. Masya Allah. Tuan-tuan, berkorban masa, berkorban jiwa raga. Masya Allah. Betul tuan-tuan Tapi apa mana korban?
Apa makna korban? Ulama bagi tahu tuan-tuan, tuan guru saya selalu pesan. Korban ini maknanya, maksudnya tuan-tuan, kita melakukan perkara-perkara yang Allah suka, Allah redha, dengan meninggalkan perkara yang kita suka. Ini korban. Masya Allah. Kita tinggalkan apa yang kita suka. Kerana apa? Masya Allah, orang yang ada ilmu ini, Masya Allah, orang yang faham agama ini, dia tahu nilai dia tu. Nilai perkara yang aku suka ni tak bawa aku mati dia ni. Kan? Aku nak tengok TV. Aku nak tengok drama bersiri. Tiap-tiap hari sambungan daripada cerita tu. Masya Allah. Ke cerita Korea ke apa tak kan. Tapi tak. Kita tinggalkan perkara yang kita suka. Kita buat perkara yang Allah suka dan Allah redha. Ini maknanya pengorbanan. Allahumma salli ala Muhammad. Tentang yang dimuliakan Allah SWT. Hari ni saya Masya Allah, mak saya ni berkorban untuk saya ni. Allahu Akbar. Banyak sangat. Banyak sangat dia mendoakan saya dulu. Maklumlah anak lelaki seorang. Anak lelaki seorang yang diharapkan untuk menjadi anak yang soleh. Saya percaya semua orang yang ada kat dalam rumah Allah yang mulia ni, insya-Allah semua nakkan anak yang soleh. Betul tak tuan kan? Masya Allah. Tapi apa makna soleh ataupun solehah? Saya tanya perkara ni dulu. Saya tanya kepada diri saya. Selama hari ni saya tahu istilah tu je, soleh. Kita tahu orang soleh, orang baik. Orang soleh, orang ada agama. Betul tak tuan-tuan? Tapi maksud sebenar kita tak faham. Saya tak faham. Apa sebenarnya soleh? Tapi kita nak anak yang soleh. Tapi kita tak faham apa maksud sebenarnya soleh ini ataupun solehah. Bila kita tidak faham, Masya Allah, kita mendidik anak kita untuk yang menjadi soleh itu ikut fahaman kita. Baik, baca Quran. Hari ini mengaji, kena baca Quran. Masya Allah. Hari ini kena pergi masjid. Kita nak anak kita soleh ni, kita memaksa anak. Masya Allah. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa sebenar-benarnya intisari ataupun maksud yang tersirat di atas maksud soleh dan solehah ini. Kita tengok kawan keluar dalam Facebook, syukur Alhamdulillah hari ini kan Allah kurniakan saya lagi seorang cahaya mata, anak yang ke-6. Dan tambah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Ya, dia tulis, dia post dekat FB. Kita pun jawab. Kita pun balaslah komen. Apa komen dia? Alhamdulillah, syukur. Semoga anak yang dianugerahkan oleh Allah menjadi anak yang soleh. Kita cakap je pandai, tapi kita tak tahu apa makna soleh. Ya? Bila kita tak nak faham, kita tak dapat nak aturkan didikan kepada anak-anak kita ni dengan jadual yang betul. Kita main paksa je. Asalkan benda itu ada dalam agama, kita suruh anak kita. Tapi tak tersusun. Bila tak tersusun, anak ni bercelaru. Dulu kata ni, sekarang ni kata ni pula. Ada tak berlaku? Berlaku kekeliruan kepada anak-anak kita ni. Jadi nak kena faham. Nak kena fahamkan soleh-solehah ni pun saya pergi mengaji. Mengaji, jumpa orang-orang alim tuan-tuan. Jumpa orang ada ilmu, jumpa tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, kan adalah lebih baik, kan? Kita nak dapatkan penjelasan ataupun maksud sebenarnya soleh dan soleh. Dia ringkas saja sebenarnya. Tapi memerlukan kita berdoa kepada Allah SWT, kita dapatkan ayat yang ringkas itu, tapi kalau tak faham pun tak guna juga. Walaupun satu perkataan tak faham pun tak guna juga. Kita berdoa kepada Allah, Allah bagi kita faham. Dan berusaha untuk mengamalkan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Kerana erti sebenar soleh atau soleh. Apa makna soleh-soleh? Saya pergi ke India, tuan-tuan. Saya pergi ke India, keluar 4 bulan, Masya Allah. Bukan pergi nak berdakwah, tapi nak belajar dakwah.
Belajar dakwah dengan orang India, Pakistan, Bangladesh. Macam mana diorang buat dakwah? Apa fikir diorang ni? Sehingga kan amalan yang dia buat di atas fikir dia hari-hari tu, dia dapat faham agama. Lalu bila dia faham agama, dia didik anak dia mengikut aturan yang sebenar-benarnya, aturan yang dah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Apa orang India buat tentang, kita ambil India lah, pasal dia kerajaan Hindu, kafir. Tapi berpegang teguh dengan agama sehingga kembangnya agama. Bukan agama tu untuk diri dia sendiri, tapi dia rasa bertanggungjawab nak sebarkan agama ni seperti yang telah dikorbankan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu taala wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga hari ini kita menikmati indahnya Islam ini. Hebatnya sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Kalau tak ada pengorbanan ini, masya-Allah, kita tak tahu lahir sebagai apa. Kita cakap, dapat pengikut Nabi Musa cantik ni kan. Ya, belum tentu kalau kita hidup zaman Nabi Musa, kot kita ikut Firaun. Pasal yang Firaun kaya. Kan, banyak orang kat sini semua nak jadi kaya, termasuklah saya dulu nak jadi kaya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, orang India ni umur anak 4-5 tahun dia dah hantar ma'at hafiz. Ini belah-belah timur tengah ni, India, Arab, umur 4 tahun dia dah pisahkan anak ini daripada mak dia, masukkan ma'at hafiz, pastikan anak ini hafal Quran dulu. Hafal Quran. Kerana penghidupan kita ini segala-galanya diaturkan oleh Al-Quran. Semua ada dekat dalam Al-Quran. Kalau tak berjaya kita mengaturkan hidup anak kita di dalam Al-Quran, anak ini kita tak tahu jadi apa. Apatah lagi dia nak menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang. Fitnah-fitnah Dajjal, fitnah dunia ni tuan-tuan, masya-Allah. Jadi atas fahaman ini, masya-Allah, faham agama ini, dia hantar anak dia pergi belajar Al-Quran. 4-5 tahun, wah, hafal Quran, belajar tafsir. Budak-budak senang, 4-5 tahun dia taat, dia ikut aja. Pasal apa? Suasananya daripada berkecil dengan suasana agama. Jadi dia automatik dia akan jadi taat. Masya Allah. Hari-hari suasana yang berada di sekeliling dia, matanya pandang Quran, telinganya mendengar Al-Quran, mulutnya membaca Al-Quran, terus jatuh ke hati, hatinya sentiasa ada Al-Quran. Ini matlamat dia. Ini yang saya cakap tadi tu. Ni jadual, ni aturan. Jadi hantar anak. Bila tuan-tuan anak ini dah hafal Quran, dah hafizah, dia hantar pula anak itu pergi madrasah. Madrasah buat apa? Ngaji kitab, nadah kitab pula. Nak dijadikan anak ini alim dan alimah. Belajar kitab fiqh. Kan di situ alirannya, kalau selepas dia belajar kitab-kitab asas ini, insya-Allah. Kitab tauhid, umpama macam penawar bagi hati, masya-Allah, kan? Kitab tasawuf tu sendiri, masya-Allah. Kitab Minyatul Musalli, kitab fiqh. Masya-Allah, belajar hukum dan ahkam halal haram, masya-Allah. Setelah budak ini dah jadi alim, alimah tuan-tuan, hafizah, alim, alimah, baru dihantar anak ini sekolah kerajaan. Maknanya sekolah akademik, belajar matematik, belajar geografi, sains dan sebagainya. Jadi saya pun nak tahulah, kan kita orang Malaysia kan, kita terbalik. Betul tak? Kita terbalik kat sini. Kita hantar anak dulu di sekolah akademik. Betul tak tuan? Daripada tadika sampai dia masuk universiti. Betul? Akademik. Tapi tengok aja anak kita ni 10 tahun, 12 tahun nak masuk sekolah menengah, agak-agak lembab aja tak? Barulah kita hantar ma'at hafiz. Ini attitude kita. Bukan tuan-tuan lah, mungkin bukan kat sini, mungkin tempat lain. Saya sendiri pun macam tu. Ini attitude kita. Anda tak boleh pergi dengan akademik je, hantar pergi madrasah. Ini berlaku. Masya Allah. Jadi saya tanya,
Tanya dengan orang di India sana, orang Islam India. Saya cakap, tuan, saya tengok di sini sistemnya berbeza. Antara anak ma'atafi, belajar Quran, belajar sunnah, belajar hadis, belajar kitab, baru belajar matematik, baru belajar sains, geografi, sejarah dan sebagainya. Kenapa begitu, tuan? Tuan-tuan, apa dia jawab, tuan-tuan? Ringkas saja tapi terkesan ke hati saya. Sehingga saya bawa balik Malaysia. Hari ini dapat saya kongsikan cerita ini pada tuan-tuan. Dia cakap apa, tuan-tuan? Dia jawab, tuan, apabila anak ini, Masya Allah, sudah besar, dia mempunyai kerjaya, tak kira lah engineer ke, doktor ke, accountant ke, lawyer ke, CEO ke, wa imah apa sahaja taraf hidup dia, dia tetap hidupnya berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia tahu, tuan-tuan, kejayaan ini hanya ada dalam agama. Sejauh mana kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kejayaan hanya ada dalam agama. Itu sebab kita hantar anak kita, masya-Allah, asbab daripada tidak fahamnya perkara ini, aturan ini, masya-Allah, schedule gini ya. Jadi kita rasa macam kita faham. Anak pun kita pergi hantar universiti, kita korban harta, duit macam-macam, tuan-tuan. Masuk universiti anak ni, daripada diploma tak puas, banyak sangat orang diploma, bang, berbuat degree, ayah keluar belajar, tak apa, berkorban ayah kerja siang malam nak dapat duit, hantar anak universiti. Habis saja dia ambil degree, dah dapat ijazah. Pemegang ijazah ramai pula, kerja susah lagi. Bang, sambung ambil master. Dah seterusnya ambil PhD. Ini berlaku, tuan-tuan, kan? Lepas tu apa berlaku, tuan-tuan? Tapi kalau anak dapat didikan awal, ini perkara ni bonus. Dapat didikan awal dengan agama, masya-Allah, dia faham agama, dia tahu agama, hidupnya berpandu kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam, dia jadi doktor, bonus. Ya. Tapi kalau tidak ada asas agama, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini yang rasuah malam-malam ni. Pasal dia tak ada roh agama, tu tidak ada. Bila roh agama tidak ada, dia takut dengan Allah tidak ada. Dia tahu halal haram tapi takut itu tidak ada. Bila takut tidak ada, kerana apa? Atas dasar iman tidak ada. Kerana tak pernah usaha, mak bapak tak pernah usahakan anak ini untuk menjadi orang yang beriman. Daripada bila? Daripada kecil lagi. Itu sebab orang belah sana ni, dia hantar anak umur 4 tahun. Sebelum dia boleh fikir benda yang jahat, benda yang baik ni, sebelum dia dapat berfikir jahat, menilai perkara baik dan jahat, masa tu dia hantar anak. Kerana dia nak anak ini berfikirkan perkara-perkara yang baik dia. Nak dididik, nak didedahkan anak ini dengan perkara-perkara yang baik. Dia hantar mak hafiz. Jadi bila anak ini dah besar, Masya Allah, jadilah dia seorang doktor yang bertakwa, yang sentiasa, Masya Allah, menyerahkan keseluruhan hidupnya. Ini erti soleh ni, maksud soleh ni, tuan-tuan. Soleh ini ataupun soleha ini adalah satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun. Kenapa diserah 60-70 tahun? Kerana itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku sekitar 60-70 tahun. Sedikit saja yang melewati ataupun lebih daripada umur itu, masya-Allah. Jadi anak yang soleh ini, soleha ini bermaksud satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun rela diaturkan oleh Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini soleh, tuan-tuan. Jadi kita tahu sudah sekarang, masya-Allah,
Kita pergi belajar, cari tuan guru bagi penjelasan tentang soleh ni, kita dah tahu. Satu orang yang menyerangkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun. Rela diaturkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dah tu, apa yang kita bilang, baru kita bertindak terhadap anak-anak kita. Al-Quran, sunnah. Al-Quran, hadis. Nak kena pastikan. Masya Allah. Ini yang penting. Jadi keluar ke sana tu kenapa? Nak tengok. Jadi begitulah hajat mak dengan bapak dia. Ya. Tapi apabila tukar suasana, ini pun lagi satu perkara yang penting. Suasana anak-anak ini penting, tuan-tuan. Saya ada satu cerita lagi, suasana, ini mengenai suasana, tuan-tuan. Anak kawan saya. Dah 15 juzuk hafal Quran. Usianya 12 tahun. Dah hafal 15 juzuk. Tak silap saya 2-3 tahun lepas dia mengadu kat saya. Mengadu kat saya, "Jam, aku nak jumpa kau, boleh?" Jumpa. Saya bila keadaan macam ni ramailah orang datang mengadu. Biasalah, tuan-tuan. Kan dia ingat kita ni baik sangatlah. Tapi minta apa yang kita mampu kita bantu. Mudah-mudahan kan dengan kita membantu orang, Allah bantu kita untuk menjadi baik, insya-Allah. Anak aku ni lah, si Alung, 12 tahun. Kenapa? Dia dah hafal 15 juzuk dah. Tapi tu hari cuti. Lepas cuti dia tak nak balik mak dah. Dia cakap boring. Dia cakap macam tu Allahu Akbar. Dekat rumah dia buat apa? Saya tanya ni, dekat rumah dia buat apa? Mak dia sibuk sana sini lah. Dia orang meniaga, suami isteri meniaga, tuan-tuan. Kan? Tak nak anak ni kacau. Kejap itu, kejap ini ya. Dia baginya handphone. Lepas tu dia bagilah masa free. Kesian dia dekat Ma'at. Menghadap Quran ni tak apalah nak. Dekat rumah ni masa cuti ni ngadaplah TV tu. Allah. Ni dia, tuan-tuan. Ni suasana. Ramai orang nak hantar anak pergi Ma'at Hafiz. Satu, kadang ada tujuannya, Masya Allah, kerana anak ni lembab, saya cakap. Dia hantar Ma'at Hafiz. Satu. Dua, nak menyenangkan hidup dia lah, duduk asrama. Bebas mak bapak bebas. Dan ada yang betul-betul nak hantar anak ini supaya anak ini dapat membantu agama Allah apabila dia besar besok. Dia faham agama, dia bantu agama Allah, kan? Dia jadi pensyarah ke, ataupun dia jadi tuan guru ke, dia jadi ustaz ke, supaya dapat melahirkan ulama-ulama lagi. Masya Allah. Ini niat. Yang dua tadi tu masalahnya apa? Ni berlaku ni. Kerana apa? Suasana di rumah tidak sama dengan suasana di Ma'at. Dekat Ma'at, tuan-tuan, Masya Allah, dia ada tertib amalan dia. Sebelum subuh, dia bangun pukul berapa? Pukul 3 kena bangun, pukul 9 kena tidur. Pukul 9, 10 dia kena tidur, Masya Allah. Nak amalkan sunnah. Pukul 4 ke bangun, Masya Allah. Lepas tu dia ada zikir dia. Buat zikir, buat tahajud. Dah habis tahajud, buat solat taubat, buat witir, Masya Allah. Dia ada zikir yang dia kena amalkan. Sampailah ke subuh. Ataupun mengaji, menghafal Quran. Sampai ke subuh, lepas solat subuh, dia ada lagi amalan. Sampailah di sarapan pagi dia rehat dulu. Dia rehat dalam 1 jam, lepas tu dia sambung lagi. Mentelaah. Menghafal, maka sampailah dia tidur balik, dia ada tertib dia. Dia ada disiplin dia yang perlu diikut. Balik rumah, itulah tu. Balik rumah tengok suamiku cik sotong. Habis jadi sotong. Tengok pula ni, malam ni pula final ke mana benda maksiat ni sedap, tuan-tuan. Benda maksiat ni sedap. Saya dah rasa artis popular. Memang itulah dakwahnya syaitan ini. Masuk dalam hati suruh sukakan benda tu kan. Memang hiburan ni memang siapa tak suka hiburan.
Jadi kita dedahkan anak kita seperti itu macam tu. Jadi mana maunya dia nak balik? Tak adalah dia nak balik. Jadi maknanya dekat sini insya-Allah, kita nak anak kita soleh, kita kena jadi soleh lah. Itu sebab hari ni tuan-tuan mungkin tak tahulah saya dah terlambat ke belum. Masya-Allah, anak saya semua dah besar. Saya ni dah tua baru nak pergi belajar. Tapi saya yakin kepada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan satu perkara yang baik, dia akan baik juga akan datang. What goes around comes around. Itu orang Jawa cakap. Apa yang kita bagi itulah benda yang datang balik kepada kita, insya-Allah. Sebab hari ini tuan-tuan, saya masya-Allah ada bab daripada doa mak saya hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun dia doa dan doa. Seorang ibu yang nak jadikan anak yang saleh, masya-Allah. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia doa sampailah masya-Allah. Allah bagi hidayah kat saya, berhijrahlah saya. Jadi hati satu hal, beach boy, 12 tahun saya beach boy. Budak pantai tu pernah pergi Langkawi. Pernah pergi pulau-pulau tengok budak pantai macam tu, 12 tahun. Saya menyelam, masya-Allah. Tapi kuatnya doa seorang ibu tu, sebab ibu ni selak sikit langsir pun tak apa. Tapi nampak ibu doakan anak jangan disumpah. Nakal jahat macam mana, ini semua ujian Allah Subhanahu Taala. Dapat anak nakal, dapat anak tak berapa nak elok kan, perangai, insya-Allah. Ini semua ujian Allah Subhanahu Taala. Macam mak saya lah. Bapa saya nasihatkan mak saya ni, masya-Allah. Penuh dengan kelembutan. Bapa saya ni seorang yang cool, mak saya ni garang. Tapi bapa saya ni tenang gitu. Dia tahu saya jadi penyanyi rock, mak saya berhari-hari menangis. Nangis tuan-tuan. Pasal apa? Nakkan anak yang soleh jadi penyanyi rock. Lain macam dia punya selalu dia pergi kan. Tadi kecewa. Jadi bapa saya ni perhati je mak saya. Perhati mak saya. Dia tanya kenapa ni dah beberapa hari duduk dalam bilik menangis. Itu cara bapa saya. Kan? Ini masak tak. Jubah bapa saya imam. Selalunya mak saya menggosokkan jubah sebelum dia pergi masjid. Jubah dah tersiap, pakai plekat dah tersiap, dah gosok. Bapa saya datang pakai, masuk bilik pakai je, terus pergi masjid, insya-Allah. Tapi bila berlaku perkara ni, mengetahui anak dia ni menjadi penyanyi rock, dialah orang yang paling kecewa, mak saya ni. Menangis berhari-hari, masak tidak, gosok baju tidak. Kalau suami orang lain tak tahulah. Kan ada orang garang kat anak. Kau ni apa ni? Anak baru jadi penyanyi rock. Kau dah tak masak, aku terpaksa makan kat kedai. Baju tak gosok. Dia marah pula anak. Mari sini kau jam. Apa kau dah buat dengan bini aku ni? Dengan isteri aku? Aku terpaksa makan kedai sebab perangai kau ni. Betul tak tuan? Ada juga bapak macam tu. Sebab kau tengok baju aku tak bergosok, dia lemparkan. Tapi bapak saya tak macam tu tuan. Bapak saya cakap dengan mak saya, biar dia belajar hidup. Itu jalan yang dia pilih, dia akan belajar daripada pilihan dia tu. Ni bapak saya cakap dengan mak saya. Tapi jangan kecewa bapak saya. Jangan kecewa dengan pemberian Tuhan ini, ujian daripada Allah. Ini Allah sedang berbicara dengan kita. Ni bapak saya nasihatkan mak saya. Setelah beberapa hari terperuk dalam bilik ni, kecewa, menangis, insya-Allah. Allah sedang berbicara dengan kita. Ada sebabnya Allah nak ingatkan kita ni. Allah jentik hati kita. Allah nak ingatkan kita, masya-Allah. Apakah kesilapan yang kita dah buat sehingga anak ini dijadikan alat untuk uji iman kita. Ni cara positif bapa saya fikir, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah bapa saya ni dulu mengajar anak-anak orang kampung tuan-tuan, anak-anak karya, mengaji Quran, mengajar agama. Ramai anak-anak murid dia yang berjaya sehingga sekarang pun yang jadi doktor PhD dalam bidang sastra Islam ini, masya-Allah. Dalam bidang Al-Quran ini ramai yang berjaya. Masya-Allah.
Jadi kita ni pun, bila anak-anak murid kita ni berjaya dalam bidang yang dia cebur Al-Quran ini, yang dulunya kita mengajar dia, kita sebagai guru dia, kita rasa apa? Kita rasa bangga. Akulah ajar anak orang kampung yang berjaya ni, daripada Alif Bata sampai dia berjaya hari ni. Aku yang ajar. Ni dalam hati ni aku yang mengajar. Aku yang mengajar orang solat dulu, mengajar fardu ain, fardu kifayah, mengajar tauhid, masya-Allah. Aku yang mengajar sehingga orang boleh mengamalkan Islam, mengamalkan agama hari ni, dirikan solat dengan sendiri, masya-Allah. Aku yang ajar. Ini perkara yang Allah tak suka. Segala apa saja kejayaan, kita syukur kepada Allah dan kita puji-pujian itu kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat bapa saya berdemar ni. Tapi anak ini dah jadi penyanyi rock, biarkan dia hidup, itu pilihan dia. Biarkan dia hidup, dia akan belajar erti hidup ni bagaimana. Tapi apa tanggungjawab kita? Tugas kita ni apa? Sedangkan anak ini berhak membesar, anak ini berhak untuk bekerja, ada hak untuk berkawan, ada hak apa saja jalan yang nak dipilih. Masya Allah. Ini bapa saya cakap. Tapi tanggungjawab kita ni apa? Kita tanya diri kita, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab seorang ibu, Masya Allah, doakan anak ini. Dua bu wajib doakan anak. Anak jahat macam mana, degil macam mana pun doakan. Kalau tak nak anak jadi tak elok, ni dia aturkan anak ini dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil ini lagi. Biar dia berada di dalam sekeliling agama. Keliling itu, environment itu ataupun suasana itu sentiasa mendengarkan kebesaran Allah. Mendengarkan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat memperjuangkan agama. Ini sirah kita kena bagi. Jadi bapa saya mencakap, ibu, masya-Allah, doakanlah untuk anak ini. Ad-du'a silahun mukmin. Inilah hadis yang begitu ringkas diajarkan oleh bapa saya kepada mak. Ad-du'a silahun mukmin. Doa ini senjata mukmin. Hebatlah Amerika, hebatlah China, hebatlah negara Rusia ini mencipta satu bom, satu senjata yang boleh meleburkan dunia dengan sekelip mata. Tapi senjata yang dikatakan hebat ini tidak boleh mengubah takdir seseorang. Hebat je doa daripada seorang ibu yang bertakwa. Lebih dahsyat satu doa ibu yang bertakwa, wanita yang bertakwa lagi hebat daripada doa 70 orang wali. Masya Allah. Saya dengar tuan guru saya cakap, seorang ulama begitu, seorang perempuan yang baik, Masya Allah, lebih baik daripada 1,000 orang lelaki yang baik. Kerana apa? Kerana ibu ini bakal melahirkan zuriat yang bakal memperjuangkan agama. Ini yang Yahudi takut ni tuan-tuan. Ni bapa saya cerita, ni yang Yahudi takut. Apa ungkapan yang biasa kita dengar? Tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Ini ungkapan ni, phrase ni tuan-tuan, adalah satu dunia pakai. Satu dunia pakai ni. Yahudi takut. Kerana apa? Masya Allah, Nabi tak ada di kalangan perempuan. Wanita tak ada Nabi tu tuan-tuan. Tapi wanita ni akan melahirkan seorang Nabi, seorang yang akan memperjuangkan agama Islam ini. Seorang yang Masya Allah menegakkan syiar yang hari ini sampai kita terasa tuan-tuan. Yahudi ni takut. Jadi macam-macam dakwah dia akan buat dari sudut psikologinya. Masya Allah, dia akan keluarkan perempuan-perempuan ini untuk bekerja. Dia ciptalah human rights, perempuan. Masya Allah, hak kebersamaan lelaki dengan perempuan tuan-tuan. Masya Allah. Jadi perempuan yang tak ada ilmu ni, yang tidak bertakwa ni pun menuntutlah. Kita nak apa lelaki buat, kita pun nak buat. Kita lelaki main bola, kita pun nak main bola. Lelaki main takraw, kita nak main takraw. Lelaki menyanyi, kita pun nak menyanyi. Semua nak sama tuan-tuan. Akhirnya apabila perempuan-perempuan ini, wanita-wanita yang bakal untuk menjadi wanita yang solehah ini terdedah dengan maksiat, habis.
Bila habis wanita ini tidak takwa, tak ada takwanya, tak ada imannya, tidak faham agamanya, lalu melahirkan zuriat yang bagaimana? Berjaya Yahudi, tuan-tuan. Sebab hari ini kita perhatikan anak-anak kita. Anak ni lebih ikut mak ke ikut bapak? Kebanyakannya ikut mak dah. Saya ikut mak. Dan banyak saya perhatikan kawan-kawan saya ikut mak. Apa mak amalkan kat rumah? Kerana banyak masa mak ni mak yang tidak bekerja, masya-Allah. Bapa ni didik isteri didik anak. Jadi apa yang anak lihat hari-hari, dia tengok mak dia. Mak saya ni tuan-tuan, bukan saya nak bangga diri, tapi inilah hakikatnya. Mak saya ni kuat mengaji. Umur 80 tahun dia tak nyanyuk tuan-tuan. Cakap macam orang biasa je. Telinga kuat mendengar, mata alhamdulillah. Cakap pun masya-Allah. Kalau ada mesyuarat keluarga tu, dia boleh duduk, dia boleh bagi pendapat. Dia tak nyanyuk. Mak saya. Kawan-kawan saya kadang datang bawa makan, datuk datin datang kat rumah tuan-tuan nak makan. Kadang-kadang habis ipar saya ni orang politik. Kerana dia panggillah datuk makan kat rumah, jamu makan ni. Jadi mak datin ni rapat dengan mak dia. Dia tanyalah apa amalan makcik ni. Makcik tak nyanyi, cakap bagus lagi, fikir pun bagus lagi macam orang muda. Mak saya jawab apa? Bacalah Quran. Baca Quran. Jadi perkara itu saya lihat mak saya sampai ke sekarang ni, mak saya ada masa mengaji, ada masa dia mengaji. Dia tak tinggalkan Quran tuan-tuan. Jadi saya ni memandang. Tengok akan kelebihan tu. Masya-Allah, apa yang berlaku pada diri mak saya ni. Jadi saya pun mengikut mengajar Quran sehinggalah tuan-tuan, masya-Allah, yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini saya mengajar orang Quran tuan-tuan. Saya meneruskan kerja-kerja bapa saya dulu. Bapa saya ni mengaji dulu, mengajar orang mengaji. Tak kira lah orang tua ke budak-budak ke, bapa saya mengajar. Dan hari ini alhamdulillah berkat daripada doa mak saya. Hari ni saya kalau balik je tuan-tuan, dia akan senyum je dia tengok. Lebih-lebih lagi pula kalau saya pakai baju jubah, saya pakai kopiah, saya pakai Allah je macam abah. Dia cakap tuan-tuan. Itu je matlamat saya, nak hiburkan hati dia tuan-tuan. Balik bergurau dengan dia. Kalau saya ada dekat utara ni kan, dia 2-3 kali dia telefon tu, saya dah tahu dia dah rindu. Saya balik. Saya akan penuhkan hajat dia. Masya-Allah tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan yang ada ni dekat sini, masya-Allah, ada mak bapak jaga. Kadang-kadang sahabat-sahabat saya tuan-tuan, masya-Allah, dia kadang-kadang ni Allah, dia nak tanya apa jam. Kita ni macam terror je kan, macam ustaz ya kan. Orang ramai tanya saya, tapi berdasarkan pengalaman hidup yang saya ada. Ilmu tu ada sedikit daripada berdasarnya daripada pengalaman saya tuan-tuan. Saya pun bagilah pandangan, masya-Allah. Macam mana jam nak istiqamah dalam kebaikan. Nak jadi baik ni boleh, semua orang boleh jadi baik, tapi nak istiqamah je. Nak istiqamah melakukan kebaikan ni. Apa perlu kita buat jam, apa amalan jam menjaga. Masya-Allah, aku pun tak tentu lagi ni istiqamah ke tidak ni. Kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Tu amalkan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ini di antara doa-doa, masya-Allah. Kan? Lagi satu amalan tuan-tuan, 3 perkara saya selalu bagi tahu dengan anak murid saya, dengan kawan-kawan saya. 3 perkara ni kena jaga. Yang pertama, masya-Allah, jaga solat. Kerana inilah satu amalan yang ditanya dahulu di mahsyar besok. Dan istimewanya solat ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Nabi terima dengan tangan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala direct. Jadi banyak perkara kelebihan apabila kita menunaikan hak solat ini. Kan? Rezeki dimurahkan, dihindarkan daripada azab kubur. Besok buku catatan diserahkan tangan kanan, masya-Allah. Lalu titian sirat sepantas kilat. Ni jaga solat. Kerana apa jaga solat? Kita perlukan hidayah. Hidayah tu datang dari mana-mana? Daripada solat. Kerana apa? Dalam solat tu berapa kali kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam Al-Fatihah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 17 kali, 5 waktu, 17 kali. Lepas tu apa lagi yang kita minta hidayah dalam solat? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi jalan yang lurus. 17 kali lagi, dah 34 kali. Lepas tu dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Keseluruhan 35 kali. Allah tak dengar ke tuan-tuan? Tapi syaratnya salat mesti nak mengikut seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Itu syarat dia. Dahi kalau lebam-lebam pun, lutut lebam-lebam ke, solatlah 1000 rakaat sekali satu hari ke, 1000 rakaat pun, tapi kalau tak ikut seperti yang diajar oleh Rasulullah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu kama raaitumuni usalli. Berselawat apa? Bersolatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Ini cara Rasulullah. Jaga solat sebaik mungkin. Awal waktu, bagi perempuan awal waktu. Apa yang dikatakan awal waktu? Masya Allah. 10 minit sebelum waktu dah siap wuduk dah. 5 minit sebelum azan dah duduk dah. Dah duduk dekat sejadah, tu awal waktu. Saya tengok ni mak saya ni, Masya Allah. 5 minit sebelum waktu dia dah duduk dah pegang tasbih dia, dah zikir dah. Azan ni dia terus buat qabliyah. Masya Allah. Lepas tu solat fardu, Masya Allah. Ini perempuan, sebab suami nak pergi masjid, bentangkan dulu sejadah. Yang abang dah bentang sejadah ni ya, nanti solat awal waktu. Ni kasih sayang. Isteri tak apa, tak pergi masjid tak apa. Pergi, nanti pahala nanti tak dapat sama dengan suami. Tak, suami pergi masjid, apa yang suami dapat pahala tu sama lah. Isteri dapat juga, tapi redha. Bang pergi masjid bang. Pergi besar. Jaga solat, Masya Allah. Yang kedua, jaga perhubungan ibu dan bapa. Kerana dua keberkatan yang Allah anugerahkan kepada setiap orang, setiap hambanya adalah doa. Berkat, doa yang berkat daripada ibu bapa. Kalau dia orang ni dah mati, tuan-tuan, ibu bapa kita dah mati ni, pergilah planet lain, alam lain, dunia lain, tak akan jumpa lagi. Tak ada anugerah tu lagi dah. Jadi dasarnya kat sini, Masya Allah, ni pengalaman hidup saya, tuan-tuan. Masya Allah, asbabnya doa mak saya. Cuba minta doa. Itu sebab kalau saya telefon dia, akhir kalam saya akan sebut dua perkara ni. Jangan tinggalkan. Ya Allah, mak, tolong maafkan saya. Dan yang last sekali, mak, tolong doakan saya. Ni dua perkara kena minta. Sementara mak dengan bapak kita ada lagi. Tolong maafkan saya, mak. Masya Allah. Dan tolonglah doakan saya. Ni dua perkara. Dan akhir sekali, tuan-tuan, yang ketiga, jaga Al-Quran. Jaga Al-Quran saya, tuan-tuan. Inilah satu-satunya mujizat yang masih hidup lagi untuk umat Nabi Muhammad. Ni specialnya umat Nabi Muhammad ni. Umat dulu tak ada, tuan-tuan. Nabi Sulaiman, apa mujizat dia? Habis dah, ketika dia mati habis dah. Dah tak ada dah mujizat dia yang boleh dipegang oleh umat-umat dia, tak ada. Nabi Musa habis. Nabi Ibrahim pun dah tak ada. Bila mati je, wafat je Nabi-Nabi ni, mujizat dia pun habis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kesayangan kita, penghulu segala Nabi, kekasih Allah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Tapi mujizatnya masih lagi berada sampai sekarang. Tak nak ambil kelebihan ke ini ke, tuan-tuan? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Itu sebab umat Nabi Muhammad ni, pengorbanan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ni terhadap umat dia, tuan-tuan, sampai dia mati, tuan-tuan. Buat imah sampai sekarang ni. Sehingga kan Rasulullah berjaya deal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat dia jadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Dalam syurga ada 180 saf, dihaskan untuk umat Nabi Muhammad 80 saf. 120, 80 saf. Padahal umat ni bukannya ramai sangat dah. Berapa tahun aja umat Nabi Muhammad ni?
Kita dengar cerita akhir-akhir ni 1500 tahun ni betul pun tak sampai. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan. 1500 tahun ni. Nak dibandingkan dengan umat Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, Adam sampai Isa. Kita ambil satu je lah umat. Umat Nabi Nuh. Nabi Nuh umur berapa? Dia buat dakwah je 950 tahun. 950 tahun. Bayanglah umur dia berapa. Umat dia umur berapa tahun? Beribu umur dia. 1000 tahun. Jadi umatnya berapa banyak? Ramai tuan-tuan. Itu pun ya Allah diberi kelebihan kepada kita ni umat Nabi Muhammad. 80 saf daripada 120 saf. Kita duduk 80 saf. Tak nak rebut. Persoalannya kita kat dalam. Ada tak kita dalam 80 saf tu? Kalau kita tidak ambil peluang, kita rugi. Di antara peluang yang kita kena ambil ni mukjizat Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nak cerita masalah ilmu Al-Quran ni, belajar Al-Quran dan mengajarkan dia, dua-dua ni ada fadilat dia. Dua-dua ni ada kelebihannya sehingga boleh hindarkan segala dosa-dosa besar kita. Allah boleh ampunkan. Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan ketika kita belajar Al-Quran. Belajar ilmu, Masya Allah. Ni duduk ni dalam ilmu tuan-tuan, kalau ada niat untuk menuntut ilmu walaupun dengan orang yang fakir ni, Masya Allah. Dengan saya ni atas berasal pengalaman yang ada ilmu sedikit yang bermanfaat, tuan-tuan niat ni aku sebagai orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan kalau balik lalu tak kira lah dengan motor ke, dengan jalan kaki ke, naik kereta ke, lalu sebelah kubur tuan-tuan, Allah akan angkat azab ahli kubur tu 40 hari. Dia ada hadis ni. Seorang penuntut ilmu lalu di hadapan kubur, Allah akan angkat azab kubur 40 hari. Bayangkan. Jangan main. Ini orang menuntut ilmu ni. Tadi 1000 kirat tak? Walaupun tidur ni belakang tiang kat dinding, walaupun tidur, Allah tetap bagi 1000 kirat. Dan Allah tetap cop kita ni sebagai ahli yang menuntut ilmu. Kan tadi hadis yang saya baca tu, man salaka tariqan yantalmisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan perjalanan dia pergi ke syurga. Maknanya apa? Tak ada dosa. Tak ada dosa tuan-tuan. Masya-Allah. Pegang Quran. Saya nak ceritakan banyak kisah ni. Kisah yang sekarang ni tuan-tuan. Masya-Allah. Hebatnya Quran. Siapa yang tak tahu pergi belajar. Siapa yang tak pandai baca Quran pergi belajar. Siapa yang ala-ala je boleh baca. Sebab dia adab kita daripada kecil dengar Fatihah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau kita rasa kita baca makhraj tak betul, masya-Allah, tidak tahu tajwid, belajar tuan-tuan. Tak rugi. Tak rugi tuan-tuan, masya-Allah. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Belajar Quran inilah satu perkara ya Allah. Ada seorang dua suami isteri tuan-tuan, ni saya ceritakan sikit. Boleh ambil masa sikit tuan Masya-Allah. Dia ni suami isteri, hidup lagi orang tu tuan-tuan. Hidup lagi. Dia tak tahu ngaji. Tapi kelebihan pasangan ini umurnya 40 tahun ketika itu. 40 tahun, suaminya 45 tahun. Kelebihan pada pasangan ini suka sedekah. Dia suka bersedekah. Pasal dia pegawai tinggi. Dua-dua suami isteri ni pegawai tinggi. Ada duit lah, masya-Allah. Hidup senang tuan-tuan. Jadi kesenangan itu di-sharekan untuk orang, dia sedekah. Pantang dengar orang susah, dia sedekah. Masjid jangan ceritalah, sedekah. Rumah anak yang yatim tiap-tiap bulan dia sedekah. Sebab daripada baik dia ni, masya-Allah, Allah terbitkan dalam hati dia untuk hafal Quran. Padahal dia tak tahu ngaji Quran. Jadi dia pergi jumpa tuan guru di Ma'had Tahfiz. Dia pergi jumpa tuan guru. Saya ni hati saya berat sangat nak hafal Quran. Masya-Allah, tuan guru sukalah. Tapi soalannya satu. Kecundang dia. Boleh tak mengaji? Tuan guru tanya dia soalan tu. Tak boleh. Tuan guru yang pertama ni cakap apa? Kalau tak boleh, susah nak hafal Quran. Tuan guru cakap macam tu.
Dia tak patah semangat tuan-tuan. Dia pergi jumpa tuan guru yang kedua di ma'had tahfiz yang lain. Soalannya sama juga. Dan jawapannya pun sama. Tak boleh ngaji. Tak boleh ngaji, susah. Sehinggalah beberapa orang tuan guru dijumpa di ma'had tahfiz yang lain. Last akhir sekali dijumpa seorang tuan guru ni. Boleh ngaji? Tak boleh. Masya Allah. Kalau tak boleh ngaji memang payah nak menghafal Quran. Pasal mengambil masa nak belajar. Tapi Masya Allah, tidak ada mustahil daripada Allah SWT. Allah tak ada sifat mustahil. Allah kalau nak bagi, dia bagi. Ini tuan guru cakap dengan dia. Allah nak bagi kebaikan, tak ada siapa boleh halang. Jadi saya nak tinggalkan satu amalan. Balik buat amalan. Ni tuan-tuan, amalan Masya Allah. Hari-hari pegang Quran. Pastikan berwuduk dia kan. Nak pergi kerja, Masya Allah, bangun pagi tu ambil wudu, dah siap wudu, ambil Quran tu, cium Quran. Lepas cium Quran, doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunkan dosaku, Ya Allah. Aku ni nak hafal Quran, Ya Allah, bantu aku, Ya Allah. Tak ada siapa yang boleh bantu aku melainkan Kau. Bagilah aku peluang untuk sayang Al-Quran ini. Ini mujizat Rasulullah. Tolong Ya Allah, merayu kepada Allah. Lepas cium doa, lepas cium doa. Itulah yang diamalkan tuan-tuan. Bangun aja nak solat subuh, dia akan nak buat apa saja, dia akan dalam kocik beg dia tu, beg galas dia tu, dia ada Quran. Dia keluar Quran, dia cium. Secara tidak langsung dia sentiasa berwuduk, betul kan? Masya Allah. Nak kerja, dia nak mula kerja, dia akan cium Quran, dia akan berdoa. Balik kerja, dia akan cium Quran, dia akan berdoa. Buat apa saja, sebelum dia nak buat apa-apa, dia akan cium Quran, dia berdoa, Ya Allah, bantu aku, Ya Allah, aku nak hafal Quran, Ya Allah. Bagilah aku peluang untuk sayang Al-Quran, Ya Allah. Tuan-tuan, amalan ni dibuat berapa tahun tuan-tuan? 20 tahun. So misli, buat 20 tahun. Satu hari tu Allah terbitkan dalam hati dia untuk melihat Al-Quran yang kita 20 tahun dah amalkan ni. Dah cincin, dah sampai pencin dah tuan-tuan. Isteri 60 tahun, dia 65 tahun. Buka-buka Quran tu, Masya Allah. Hafal Quran tuan-tuan. Sampai sekarang hidup lagi. Hidup lagi tuan-tuan. 60 tahun, 20 tahun amalkan. Sehingga Allah bagi dia, Masya Allah. Bagi dia. Istiqamah dia beramal, sehingga kan Allah anugerahkan dia satu nikmat, Ya Allah. Sangat besar. Hafal Quran tuan-tuan, Masya Allah. Apa-apa surah yang kita boleh hafal, kita hafal. Sekurang-kurangnya apabila kita hafal, tak ada Quran depan kita, kita sentiasa membaca Al-Quran. Bagi siapa yang tidak hafal surah-surah yang panjang, tak apa, yang pendek, kalau Allah sambil buat kita, kalau Allah wa'ad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ada seorang wali kalau Allah, dia jadi wali tu pasal dia baca kalau Allah. Tak tahu berapa ratus ribu kali dah dia baca. Satu hari beribu kali dia baca kalau Allah. Kalau Allah aja, solat pun kalau Allah. Baca Fatihah, lepas tu surah Qul Allah. Baru dia akan baca surah yang lain. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Sampai ada makmum komplain, baca Qul Allah, lepas tu baca surah lain lah. Ini pada zaman sahabat dulu. Sehingga bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah cakap, kenapa kau buat gitu? Kerana aku sayang kepada Qul Allah. Oh, Masya Allah. Dan seorang yang sama amal pada zaman ini sehingga dia jadi wali, Masya Allah. Baca tuan-tuan, baca Quran. Ini 3 perkara. Jaga solat. Solat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, jaga hubungan mak dengan bapa. Dan yang ketiga, jaga Al-Quran. Inilah hijrahnya saya tuan-tuan, Masya Allah. Sehingga kan saya fikir hari-hari Allah munajat kepada Allah SWT. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Dia tuan guru ijazahkan kepada saya tuan-tuan. Ini doa ni. Jadi saya bawa mana-mana pun pergi, saya akan bawa Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, ya Tuhanku, kau taufikkan aku, bantu aku, pimpinlah tangan aku, Ya Allah, dalam melakukan semua perkara adalah perkara yang kau suka dan kau redha. Ini penting tuan-tuan. Kita nak pergi kerja-kerja lah, tak ada masalah. Nak buat apa Islam tak benar, asalkan di dalam syarak.
Asalkan di dalam Islam, Masya Allah, ada dalam Islam, ada dalam syarak, Masya Allah. Buatlah apa saja, nak meniaga ke, nak jadi doktor ke, nak jadi lawyer ke, Islam tidak pernah melarang. Tapi, Masya Allah, tak ada cara lain melainkan kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Ingat tu, khairukum man ta'allamal Quran, Masya Allah. Orang yang sebaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cuba hari ini tuan-tuan, saya berdoa dengan Allah, Alhamdulillah, Allah wujudkan dalam hati saya untuk bawa buat halaqah Quran. Saya buat halaqah Quran ya. Saya pergi pejabat-pejabat kawan saya yang ada staff kan. Saya bagi tahu kawan saya, bukan hanya bos ni, bos satu syarikat ni, bukan tanggungjawab dia memberi gaji, peluang kerja dan bagi gaji kepada satu orang. Bukan itu je. Bos yang adil ini yang mendapat kelebihan ataupun mendapat pahala besar sehingga kan Allah lindungkan dia di bawah arsy Allah ketika teruknya mahsyar besok. Kan pemimpin yang adil kan? Ini termasuklah bos company ni. Pemimpin yang adil ni apa maksud dia? Bukan hanya bagi dia gaji, apa yang sesuai dengan gaji dengan dia, masya-Allah, tahap dia punya kelayakan dia, bukan itu je. Maknanya kena pastikan semua staf pekerja ni di dalam agama, ada dalam agama, faham agama dengan Qurannya, dengan solatnya betul, puasanya betul, ibadatnya, masya-Allah, segala perintah Allah. Ini bos pun nak kena perhatikan, bukan setakat bagi gaji je. Saya bagi tahu kawan-kawan saya. Jadi apa nak buat abang, kau kena buat program. Ya, biar abang dengan Tuan Guru datang bagikan penjelasan tanggungjawab sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada kesedaran, kadang diorang buat halaqah Quran seminggu sekali, saya akan mengajar dekat company tu. Ya, ada kadang masya-Allah 10 orang, 15 orang. Lepas tu satu kumpulan pula sampai 20-30 orang tuan-tuan. Bukan saya nak tunjuk pandai. Nah, saya ni fragile tu tak mudah pecah. Hati ni mudah berbolak-balik. Jadi kita tahu kelemahan diri kita. Jadi kita kena cari kaedah ataupun cari cara macam mana kita nak kekal iman kita ni. Bukan menurunkan iman yang ada ni kita nak maintain ataupun kita nak tingkatkan lagi. Tidak ada cara lain melainkan kita duduk dalam suasana agama ini je. Dalam suasana agama ini apa dia? Dia ada dakwah, ada ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar Al-Quran, hadis, masya-Allah. Kita ada ibadah dan kita ada khidmat, masya-Allah. Jadi asbab daripada suasana itu yang dapat menggalakkan kita ini sentiasa untuk belajar. Sentiasa untuk tawaduk, masya-Allah, ilmu, masya-Allah. Dahuskan ilmu. Walaupun orang panggil kita ustaz kan, kita tak ada, saya bukan ustaz, saya masih lagi belajar. Ada satu-satu perkara yang saya boleh mengajar, tapi dalam mengajar tu saya niat pun saya pun belajar. Saya belajar dengan pengajar-pengajar orang ni, masya-Allah. Dan sambil tu saya mengasah pula apa-apakah yang dalam satu bidang itu yang saya tidak cukup, dengan mengajar orang itu dia akan timbul balik. Dia akan timbul satu perkara-perkara yang perlu saya tingkatkan lagi. Ini dia, masya-Allah. Ini suasana itu penting. Semata-mata masya-Allah saya nak hiburkan hati mak. Sebab hari ni kadang-kadang tu saya bawa ceramah, kalau jauh ni saya tak bawa, kalau daerah Negeri Sembilan, Kuala Lumpur saya selalu mak dia. Lama nak hiburkan hati dia tuan-tuan, masya-Allah. Ya, ingat apabila mak bapak redakan kita, baru Allah redakan kita. Insya-Allah. Walaupun mak bapak kita dah mati. Kadang orang lepas tangan. 2-3 tahun jaga bapak ni sakit ataupun mak sakit lah, 2-3 tahun je. Kadang tu kena cuti kerja. Ada yang berhenti kerja. Betul tak nak jaga mak sakit. Anak lain tak nak jaga, kita nak jaga kan. Kali bila wafatnya mak kita ni, apa kita rasa? Lega, ada anak-anak lega. Dah habis dah beban aku, mak aku pun dah kena simpan. Lega. Ulama bagi tahu apa tuan-tuan? Di antara mak yang masih hidup dengan mak yang dah mati, mana susah jaga? Kita rasa kan, dia hidup kita jaga itu beban tu lah. Tapi ulama bagi tahu tuan-tuan, mak yang dah mati ni lagi susah jaga.
Kalau dia hidup lagi tuan-tuan, walaupun dia sakit, dia nak apa kita tahu, apa kita nak bagi. Walaupun kita terpaksalah durian, bukan musim durian, tapi kat Thailand ada durian. Kita gah pergi Thailand tuan-tuan, kita tahu dia nak apa. Kita boleh usahakan, walaupun ke Thailand, kita pergi Thailand beli durian, asalkan hati dia suka. Nak memenuhi, Masya Allah, kehendak dia. Mak betul lah tuan-tuan kan. Tapi mak kita dah mati tuan-tuan, dia nak apa-apa kita tahu. Kita tak tahu apa benda tuan-tuan. Itu sebab tanggungjawab kita sebagai anak yang dikatakan anak yang soleh itu tadi, yang laku doanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni anak yang soleh ataupun solehah. Doanya laku di sisi Allah. Ingat tak 3 perkara itu yang kita bawa mati? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Jadi doa anak yang saleh ni laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang kita buat anak saleh bila mak dengan bapa kita dah mati ialah istighfarkan untuk dia, selawatkan untuk dia. Apa amalan yang kita ada, yang kita buat, kita sedekahkan Fatihah untuk dia. Kita sedekahkan segala pahala untuk dia. Ini tuan guru dia cakap tuan-tuan. Kena istighfar kan. Istighfar 1,000 satu hari untuk kita. Tak boleh. Kita ni biarlah Allah ni masih hidup ni kita boleh beramal lagi. Tapi mak bapak kita tak tahu ni macam mana ni. Timbangan amal lebih besok ni macam mana. Tapi anak yang soleh dia selalu memikirkan perkara ni. Walaupun dah berpuluh tahun mak dengan bapak kita mati. Tapi Masya Allah, anak yang soleh, solehah akan memikirkan mak aku dalam kubur. Istighfar. Istighfar pagi 100 kali. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah. Istighfar sallallahu alaihi wa la ilaha illa huwa. Tak kira lah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sedekahkan, hadiahkan untuk mak dan bapak kita. Kalau boleh kita buat solat taubat untuk mak bapak kita. Ya tuan-tuan. Ini kalau nak memastikan yang kita ni. Inilah ni saya sedang buat persediaan ini tuan-tuan. Asbabnya Masya Allah, ni dia doa mak bapak kita Masya Allah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara itu jaga. Lagi satu, kita umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik ini. Jadi selalulah bersangka baik dengan Allah. Ini di antara amalan-amalan yang saya sedang belajar, berusaha untuk buat tuan-tuan, untuk buat amalan ini, bersangka baik dengan Allah. Kalau orang tak pergi masjid, Masya Allah, jangan kita jatuhkan hukum, Masya Allah. Kerana apa? Ulama bagi tahu segala perkara. Ni ulama bagi tahu untuk jaga iman kita. Tasdiqul khabar wa takzibun nazar. Ini kata-kata ulama ni. Tasdiqul khabar, kita kena membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tasdiqul khabar, kena membenarkan. Kena khabarkan perkara-perkara yang baik di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takzibun nazar, tundukkan pandangan. Makna tundukkan pandangan ni ulama bagi tahu insya-Allah bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita melihat. Bukan tunduk pandangan tu jalan tunduk, tak. Kita melihat apa yang berlaku di hadapan kita. Tunduk pandangan ini maknanya kita bersangka baik dengan Allah. Segala yang berlaku, perkara mungkar di hadapan mata kita, macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah? Inilah ujian aku, insya-Allah. Orang tu tak pergi masjid, ya Allah, dia tu nak jadi ahli neraka ke tu. Kita dah cakap macam tu dah kan. Itu sangka buruk. Allah yang jadikan dia tu tak pergi masjid, nak uji kita macam mana kita bersangka baik dengan Allah. Tapi kalau Allah nak ubah dia boleh jadi lebih baik daripada kita. Ni pesanan bapa arwah bapak saya sebelum meninggal. Banyak kata-kata bapak tu. Sangka baik. Wa takzibun nazar. Masya Allah. Tundukkan pandangan kamu, bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa kita buat? Kita kena buat seperti yang Nabi. Ini contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah, ada pada diri kamu itu seorang Rasul menjadi contoh terbaik untuk kamu ikut, jadi ikutan. Masya Allah. Rasulullah buat apa? Yahudi mati pun, Masya Allah, Rasulullah bangun. Ini cerita popular apa? Sayyidina Umar cakap, kenapa kamu bangun untuk Yahudi? Sesungguhnya dia umat aku, yang menyedihkan aku kerana dia mati tak ada kalimah. Sangat baik Rasulullah, Masya Allah. Dia sedih tuan. Orang tak pergi masjid yang ini, dia sedih. Ya Allah, kenapa dia tak pergi masjid? Ya Allah, ya Tuhanku,
Berilah aku hidayah ya Allah, bagilah sahabat-sahabat aku di hidayah ya Allah, supaya dapat imarahkan masjid ni ya Allah, supaya dapat tegakkan Islam ya Allah, supaya orang-orang kafir ni melihat orang-orang Islam, akhlak orang Islam ini, maka dia terbuka hati dia pula nak masuk Islam ya Allah. Bantu ya Allah, bantulah aku untuk membantu agamamu ya Allah. Bantulah aku untuk membantu agamamu ya Allah. Ini doa tentang melihat kemungkarannya, doa. Melihat kemungkaran doa. Bukan kita nak menjatuhkan hukum pada dia. Kita siapa nak jatuhkan hukum? Pasal apa Allah tidak melihat permulaan kita, Allah melihat pengakhiran kita. Itu sebab kita kena doakan. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah untuk meramaikan imarah ni, masjid ni, tahniah, buat program selalu. Saya tengok tu dekat luar, masya-Allah. Tiap-tiap bulan ada, masya-Allah, kuliah harian bagus, syukur alhamdulillah. Lepas tu di antara tanggungjawab, masya-Allah, ini yang dipesankan oleh tuan guru saya kena sampaikan pada tuan-tuan hari ni, masya-Allah. Nak imarah, maknanya tanggungjawab kita orang masjid yang selalu datang masjid ni, kena pastikan ahli-ahli karyah yang lain ni pun kita kena pujuk juga datang ke masjid. Macam mana kaedah dia? Itulah. Kenalah pergi melawat, kena pergi ziarah. Siapa yang tak datang masjid? Orang masjid mesti tahu berapa banyak pintu kat sini kan, dan berapa orang Islam sini ada. Jadi satu hari datang puasa pergi lah. Okey, hari ni pergi rumah Rahman tu dia jarang sangat pergi masjid, tak pernah pergi masjid. Jangan kita sangka buruk tuan-tuan. Di India ni orang tak pergi masjid ni, dia pergi tu lepas solat subuh tu mulakat dia panggil. Mulakat ni pergi jumpa umat dia, pergi jumpa sahabat-sahabat yang tak datang masjid. Pergi rumah, dia panggil orang tu, dia ambil pergi solat ke masjid. Dia tidak bersangka buruk, dia tidak menjatuhkan hukum, tapi dia buat kerja dia. Dia buat kerja, bawa orang tu datang masjid, suruh solat ke masjid, sampai orang tu tetap hati sendiri untuk datang masjid. Inilah di antara tugas yang kita kena buat. Orang masjid, jangan kita bangga kita selalu pergi masjid. Kalau ni dia ni ulama bagi tahu ni tuan-tuan kan lagu M Nasir tu tak 73 pintu, 73 jalan yang hanya sampai satu jalan. Betul tak? Kita rasa satu jalan ni, yang orang ikut satu jalan ni selamat tak agak-agak? Tak juga tuan-tuan. Kalau yang satu jalan ni yang dikatakan betul, tidak membawa yang 72 yang terpesong tu tadi, yang tersesat tu tadi, kembali kepada jalan yang satu ni. Ini Nabi. Ini sunnah Nabi. Sehingga kan dia buat umat ini umat yang terbaik. Umat dulu tak dapat umat yang terbaik. Pasal apa? Di antara perkara yang dia orang tak boleh buat, dakwah. Saya bacakan ayat ini, surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik aku lahirkan untuk semua manusia. Kenapa kita jadi yang terbaik? Kerana hanya kita umat Muhammad ni dapat melakukan apa yang Nabi buat. Umat dulu tak dapat. Sambungan daripada ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita boleh mengajak orang kepada yang ma'ruf dan menghalang, mencegah kepada yang mungkar, supaya kita dapat jaga iman kita, insya-Allah. Mengajak orang kepada yang ma'ruf, ini dakwah. Kerana dakwah ni kita jadi umat yang terbaik. Hari ni kita dah buat dakwah ke belum? Jadi mulalah, masya-Allah, pergi pintu ke pintu. Bukan nak cakap apa, ni semua orang pun dah tahu dah tertib. Orang-orang tabligh ni dah gas. Sekarang ni dah tak boleh buat gas dah. Tapi untuk ziarah orang Mesir, untuk ziarah kan luar pintu boleh, masalahnya nak pasti nak eratkan silaturahim. Eratkan silaturahim tuan-tuan. Saya balik daripada India, inilah perkara yang saya buat dulu. Kerana masjid tak ramai orang, saya pergi setiap rumah kawan-kawan saya di kampung. Sehingga orang cakap, kau ni gila lah macam dia. Buang terbiat ke? Ada orang New Zealand ni ke? Kau ni buang terbiat ke? Tak pernah kau datang ni, datang ziarah minta sarapan, hari ni kau datang. Ni nak hubungkan silaturahim. Pasal Nabi dah bagi formula ni tuan-tuan. Ni kena jaga formula ni. Sampaikan salam. Kita pergi ziarah, sampai salam. Assalamualaikum. Kenapa? Nak eratkan silaturahim, kasih sayang. Supaya orang masih, kau ingat kat aku terima kasih lah je kau datang rumah aku. Kau ingat lagi kat aku lah. Orang tersentuh tuan-tuan dengan lawatan ini yang buat Abid Liu buat. Yang kedua, apa dia? Bagi makan. Belanja makan.
2, 3, 4 kali orang kita belanja orang makan, orang sayang kat kita tak? Sayang tuan-tuan. Bila sayang baru start kalam cakap. Apa kita nak cakap? Apa pasal kau tak pergi masjid? Kalau kita tiba-tiba datang, apa pasal kau tak pergi masjid? Kau siapa kan? Marahlah orang kan. Tapi kita belanja dia makan dulu, pujuk hati dia dulu. Baru kita cakap kenapa tak pergi masjid? Oh kau gila lah. Baru kita tahu sebab kenapa. Kadang kita ambil sekat jauh orang tak pergi masjid ni. Kadang orang kat luar sana tak pergi masjid tuan-tuan kerana dia malu. Ada orang yang malu. Aku tak pernah pergi masjid tapi aku nak pergi masjid sekarang. Terbuka hati aku nak pergi masjid tapi malu lah aku nanti kan apa pula pandangan orang kan. Malu lah dah tua-tua ni baru nak pergi masjid. Dia malu. Kadang dia takut. Dia takut apa? Kadang tu Masya Allah dia cuba nak berubah kan. Tiba-tiba pula ada pula Bilal tak datang dia kena azan. Aku pada roti azan. Bila orang saya baru kita tahu apa, kita tanya kenapa tak pergi masjid, baru dia beritahu. Ini yang saya berlaku dekat kampung saya tuan-tuan. Dan yang keempat, barulah setiap qiyam, barulah kita boleh berjemaah sama-sama. Ini form 4 formula Nabi yang bagi ni tuan-tuan dalam hadis. Jadi kena buat kerja ni, mudah-mudahan masya-Allah. Kerana Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita bukan apa nak gembira dengan mak bapak kita. Kita buat kerja baik, masya-Allah, kita sedekahkan hadiah ini buat bapak kita yang dah tak ada ataupun masih hidup lagi. Mudah-mudahan dia bahagia tuan-tuan. Ingat, redha mak bapak barulah Allah redha kepada kita insya-Allah tuan-tuan. Nanti lain kali kita jumpa lagi. Ini dah masa dah panjang dah ni masya-Allah. Dia kalau bercakap saya 2 jam boleh cakap tuan-tuan, banyak cerita ni sebenarnya. Tapi insya-Allah nanti apa ni Tuan Haji Saiful ni nanti saya bagi tahu trip saya akan datang mungkin awal Januari. Awal Januari saya akan balik. Lepas ni besok saya akan balik ke Negeri Sembilan balik pasal saya ada tugas di sana. Saya punya kelas Quran. Dah lama dah. Yalah selalu kadang buat online juga dalam grup kan. Lepas tu hari ni dia orang nak jumpa sangat anak-anak murid dan kawan-kawan saya lah. Budak-budak motor ni semua saya ada. Buat bengkel Fatihah. Yang belajar ikra, belajar tajwid. Jadi dia orang dah lama tak ada kelas, dia orang nak juga kelas secara talaki. InsyaAllah hari Selasa, Rabu saya dah ada kelas. Dia ada timetable. Jadi saya kena balik. InsyaAllah dah habis tugas kat sana. Saya cuti kat sana, saya akan balik ke sini pula. Dan saya akan bagi tahu Ustaz Khairul Fitri. Dan insya-Allah nanti Tuan Haji dapat tahu nanti kalau nak terima saya untuk cerita selanjutnya, insya-Allah perkongsian selanjutnya kita boleh kongsi lagi. Boleh tuan-tuan Insya-Allah saya minta maaf kalau ada kata-kata kasar ke, perbuatan yang tidak elok ke, ataupun ambil masa yang panjang ni, ada yang boring apa benda lah. Kan saya minta maaf ujung rambut, ujung kaki. Dan saya sekarang ni tengah usahakan pondok dengan madrasah saya, dengan kelas-kelas pengajian saya, masya-Allah. Tolong saya minta tuan-tuan ni doakanlah saya. Mudah-mudahan hati saya ni tetap untuk mewujudkan suasana agama untuk diri saya dan juga untuk kawan-kawan saya, masya-Allah. Untuk semua siapa yang memerlukan. Supaya apa tuan-tuan, kita sentiasa ingatkan Allah. Inilah zikir. Kita sentiasa ingatkan Allah walaupun kita dalam bekerja, kita bawa kereta, kita apa pun kita buat, kita tidak tinggalkan Allah. Dan kita sentiasa ingatkan Allah. Allah bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki ni, syukur alhamdulillah. Kerana kita diuji, ini semua ujian ni semua daripada Allah Subhanahu taala. Allah nak bagi lebih baik daripada kita. Allah suruh kita belajar daripada ujian ini. Ini COVID-19 ni ujian tak tuan-tuan? Ujian bagi orang yang beriman, bala bagi orang yang tak beriman. Ujian bagi orang yang beriman apa? Kita selama hari ini, masya-Allah, kita usahakan iman kita dengan datang masjid, solat, puasa, segala perintah Allah kita buat. Kerana apa? Nak usahakan iman. Supaya sentiasa ada iman dalam hati kita. Kan? Tapi bila ada COVID tak boleh datang masjid. Ni Allah nak uji kita. Kau kata dulu kau beriman okey aku uji kau. Allah nak uji, Allah sedang uji kita ni. Kan? Tapi hati kita sentiasa melekat juga ke masjid, sentiasa beramal apa yang pernah kita buat dulu. Kita tak pernah lompong-lompongkan amalan kita walaupun dalam ketika kita diuji Allah Subhanahu taala ketika ini, masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya tuan-tuan untuk sentiasa berada di dalam iman, amal dan juga kerja-kerja dakwah saya buat, insya-Allah. Madrasah sekarang ni alhamdulillah ini tengah buat kerja tanah. Di samping tu lah pondok pun jalan juga pengajian kita untuk sahabat-sahabat saya ni.
Kadang saya buat sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, hujung-hujung minggu pasal ada orang kerja kan. Kadang buat tu 2 hari 1 malam, kadang 3 hari 2 malam. Jadi hari-hari yang ada tu masa belajar kita balun semua. Alhamdulillah hari ini banyak sahabat. Satu grup ada 30, mengajian Quran saya ada 30. Di kampung adalah 7-8 orang, kadang 15 orang, tak tentu jumlah. Lepas tu company kawan-kawan saya lagi. Saya bukan apa, saya nak sibukkan diri saya dengan agama supaya saya sentiasa memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan ambil kelebihan itu. Bukan apa untuk bapa dia simpan 2010 dulu, insya-Allah, mudah-mudahan. Doakan saya tuan-tuan, insya-Allah, dan sahabat-sahabat yang lain yang sedang buat dakwah sekali ni, ahli ekspedisi, Iwan Dangdut, ramai lagi artis-artis hijrah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini kita ambil iktibar, kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan. Yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan Allah bagi kita faham. Bila kita faham, insya-Allah kita dapat istiqamah mengamalkannya. Insya-Allah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, bi yadi qurdaqatihi lati adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahi wa adadi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hawlan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.